Ha? Teacher Yuhaida masuk NTV7? Teknik menjawab ekonomi kertas 1 dan kertas 2? Sukar untuk dipercayai. Itulah dia paparan yang anda semua dah tengok. Jadi macam tadi Afiq dah janji sebenarnya Afiq nak kenalkan cikgu jemputan kita yang akan bincang sama-sama tentang subjek ekonomi ini. Iaitu Cikgu Yuhaida Yusof. Kalau anda nak tahu kan, pelajar-pelajar semua nak tahu, cikgu ni sangat berpengalaman dalam subjek yang kita nak bincangkan ni, iaitu ekonomi kertas 1. Sebab cikgu ni dah mengajar selama 26 tahun di SMK Taman Desa Rawang. Cikgu ni pula dia juga melakukan kajian dan juga tindakan bagaimana untuk menjawab soalan kebat. Daripada situ kita bolehlah minta tips dan juga panduan kan. Tips ke strategi ke teknik menjawab dengan beliau. Beliau ni memang seorang yang sangat hebat ya. Jadi guys, Afiq dah janji tadi kita nak jumpa dengan Cikgu Yuhaida Yusof. Tapi semuanya bukan sekarang. Nanti pada jam 9.55 pagi. Semuanya di breakout at Didik TV NTV 7. Stay tune guys. Kita bertemu lagi dalam breakout at Didik TV. Tadi Afiq dah cakap dengan korang, kita akan bersama dengan cikgu ekonomi iaitu Cikgu Yuhaida. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Afiq. Cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah, untunglah jumpa orang handsome hari ni. Ya Allah, lain macam cikgu ni. Tak adalah handsome mana. Cuma cikgu ni, kita nak cerita pasal ekonomi kertas 1 ya? Ya. Jadi cikgu, macam mana sebenarnya musim MCO ni mengajar ekonomi pada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM ni? Pengalaman cikgu macam mana? Pasal mengajar ekonomi masa MCO nanti cikgu akan terang pada slide kedua. So mengapa kita belajar ekonomi? Pertama, kita bukannya belajar pasal outer space, kita belajar tentang kehidupan kita. It's about our everyday life. Okey, setiap hari kita buat keputusan ekonomi. Okey, Afiq tadi makan apa? Saya makan biskut je cikgu. Biskut. Ekonomi ke kehidupan saya? But you make that choice. Right. Setiap hari kita buat keputusan ekonomi berdasarkan duit yang kita ada. Limited kan? Okey. So, bila kita belajar ekonomi, kita akan faham tindakan mak ayah kita. Kenapa mak saya minta basikal, kenapa mak ayah tak bagi? Kita punya pendapatan terhad. Dan kita faham kenapa firma ambil tindakan tertentu dan kenapa kerajaan buat tentunya tindakan sekarang. COVID-19 menyebabkan ramai orang kehilangan kerja. Jadi kerajaan bagi macam-macam BSP, bantuan sara hidup dan sebagainya. BSH dan juga macam-macam lagi. Macam-macam sampai orang bujang pun dapat. Ya, betul. Afiq dapat kot. Tak tahu. Afiq dapat yang untuk graduan betul? Betul, graduan saya dapat. Okay. Sebab bila berapa duit di tangan rakyat, maka rakyat akan membeli, ekonomi akan naik semula. So my student can explain that. Betul. Itulah seronoknya belajar ekonomi. Betul. Kita tahu tentang kehidupan kita. Okay? So dengan itu kita boleh jadi pemimpin negara. Okay? Dan kita kalau nak ada cita-cita nak jadi ahli politik, kena faham. Inilah dia.
Jadi kita boleh takbir negara dengan Baik. kan? Dan kita boleh buat keputusan yang bijak sebab kita tahu apa pilihan yang kita ada. Keputusan sama ada isi rumah atau firma ataupun kerajaan. Alright. Sebelum tu kita tengok dulu. Sekarang kita tengah nak cover ekonomi 3767/1 atau kertas 1. Dia ada 40 soalan. 40%. Mana dia? Satu soalan solid 1%. Okey, dan kita perlu menguasai konsep-konsep ekonomi, topik dan subtopik dan buku teks, of course, itulah kitab. Walaupun banyak buku rujukan dan murid-murid suka tengok buku rujukan, but that is not a good thing. Bagi cikgu, Buku teks. buku teks adalah tujuan itu utama buku rujukan utama sepatutnya. Okey. Dan bila belajar ekonomi jangan hafal, faham. Okey, teacher tadi teacher Afiq tanya macam mana teacher mengajar waktu PKP ni. Okey, mula-mula mengajar macam dengan cikgu-cikgu lain guna Google Meet dan sebagainya. Lepas tu bila teacher dah masuk akademi YouTuber, Inilah dia. Ayu. Okey, so belajar. So sekarang ni dah mengajar satu Malaysia. Okey, teacher masuk akademi YouTuber dalam bulan 7. Okey, belajar. So sekarang dah mengajar di YouTube, naik di StreamYard. So teacher baru tukar sekolah daripada SMK Bandar Tasik Puteri ke SMK Taman Desa, dua-dua di Rawang. So I'm teaching my old student, my current student and also murid satu Malaysia. Menggunakan YouTube melalui Akademi YouTuber. Okey, kelas pertama teacher 1,200 orang lebih murid mengikuti. Wow, ramai. Okey. So itu yang kita teacher rasa sangat teruja diberi peluang untuk mengikuti Akademi YouTuber, dapat semua ni ilmu ni dan boleh mengajar student satu Malaysia dan dapat membantu bukan saja my student, my ex student, also other student. Okey, itulah cara teacher. Itu cara cikgu mengajar ekonomi waktu sekarang ni yang sukar untuk kita belajar secara face to face, kan? Jadi, cikgu, apa pula tips dan juga panduan untuk kawan-kawan kita, pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM? Ada tak strategi ataupun trik cikgu mengajar, mungkin trik yang baru, cara baru cikgu? Okey, kalau kita nak kata teknik untuk kertas satu Okey, baik. Selalu kalau orang kata KBKK, kemahiran berfikir kreatif dan kritis dan kreatif. Tapi sebenarnya untuk ini teacher buat K ialah kenal pasti kata kunci soalan. Kata kunci soalan. Okey, sebab kita nak tahu apa isu dia. Dengan kata kunci ni kita akan tahu apa isu yang sedang dibincangkan. Okey, kemudian kita buang pilihan jawapan yang tidak relevan. Yang tidak relevan, ada soalan yang level rendah, kita dah boleh buang dah. Buang A, buang B, buang C, okey, D jawapan dia. Tapi ada soalan yang agak tinggi sikit. So, kita kena pergi kepada langkah ketiga, kena kenal pasti kata kunci setiap pilihan jawapan. So, apa kata kunci dalam A, apa kata kunci dalam B, apa kata kunci dalam C dan D. Okey, dan kalau sekiranya A tu betul, kenapa A betul? The question is why? Kenapa? Kenapa? Why? Bila kita kata why, kita pergi kepada higher level, higher order level of thinking ataupun kebat lah. Kan? Kalau kita sekarang kita boleh mengajar what saja. Kita kena tahu why. So, bila kita guna ni dan bila kita jawab satu soalan, you must be sure, kita mesti pastikan bahawa jawapan kita adalah 100% betul. Contoh soalan 2 langkah KB. Dua langkah sebab dia simple. Okey, yang ni maknanya kita just buat KB je. Kena pasti tu, lepas tu buang. Bila kita buang, dah ada dah jawapan. Itu maksud KB, kena pasti buang. Sebab ini soalan yang selalunya soalan yang awal-awal, dia mudah. Jadi kita just dua tahap saja. Okey. Ilmu ekonomi ialah bidang yang mengkaji cara manusia. Okey, apa dia definisi ekonomi? Ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia menguruskan yang ni sumber ekonomi yang terhad. Okey. Okey, untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, so setiap hari kita membuat keputusan ekonomi kan. So kalau kita tengok ni, A merapatkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan golongan kaya. Ada tak pasal ni?
Ada tak pasal sumber ekonomi terhad, kehendak tidak terhad? Tak ada kan? Tidak ada. So tak relevan. Baik. B, menggunakan tabungan. Okey, kat sini kan tadi kita kata kena pasti ni kan. Yang ni jurang perbezaan. So jurang perbezaan tak kaitan dengan keyword ilmu ekonomi. Okey, yang kedua B, menggunakan tabungan. Okey, apa dia keyword dekat sini Afiq? Pada masa depan. Menggunakan tabungan untuk meningkatkan pendapatan Kita pada bercakap masa tentang depan. apa dalam B ni? Dalam B, tabungan. Ya. Yang ni ada kaitan tak? Tabungan. Ada kaitan? Ada kaitan tak dengan sumber ekonomi terhad, kehendak tidak terhad? Tak ada. So, okay, ni soalan ni senang je. Yang ketiga, C, menghasilkan keluaran dengan menggunakan faktor pengeluaran secara optimum. So, the keyword is keluaran. Ada kaitan tak dengan sumber ekonomi yang terhad, kehendak? Ada tak pasal kehendak manusia yang tidak terhad? Tiada. So, yang ni soalan ni senang, level mudah. Paling rendah. Okey, yang keempat, menyeimbangkan. Okey, this is the keyword. Menyeimbangkan kan kat sini kan. Menyeimbangkan pelbagai kehendak manusia dengan sumber ekonominya terhad. Kita akan mempelajari yang pertama 5.3.1 masuk dasar fiskal dan kita juga akan buat 5.3.7 menganalisis kesan dasar fiskal. Peratus perubahan kuantiti mestilah lebih besar daripada peratus perubahan harga perkali keanjalan mestilah melebihi 1.0. Untuk kita tengok kesan akhir tarikh, kita tak boleh tengok dekat PO. Kenapa tak boleh tengok dekat PO? Okey, itu dia. Sebenarnya bukan sampai sini je Cikgu Ayu. Kita punya tips dan juga panduan untuk pelajar-pelajar ambil SPM. Kita akan sambung lagi pada jam 10.55 dalam Breakout at Didik TV. Macam biasa, sit back and stay there. Breakout at Didik TV bersama dengan saya Afiq Syazwan ditemani pula dengan Cikgu Yuhaida. Cikgu, jom kita sambung pula dengan soalan seterusnya. Okey, baik. Yang ini soalan ini 4 langkah Afiq. Sebab dia ada banyak keyword-keyword yang sama cuma kita kena teliti. Ilmu ekonomi merupakan satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi. Sumber ekonomi tidak terhad. Adakah sumber ekonomi kita tidak terhad Afiq? Do you got millions and millions of money? No. No. So every day you have to make decision, right? So sumber kita terhad ke tidak terhad? Terhad. Jadi salah kan? So yang ni pun dia kata sumber ekonomi tidak terhad. Sumber ekonomi kita terhad. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang sumbernya tidak terhad. Okey, so yang ni betul. Terhad, sumber ekonomi terhad, tetapi which one? C ke D? Okey, kalau dia kata sumber ekonomi C terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas. Betul tak Afiq? Kehendak kita tidak terbatas. Kehendak kita tidak terbatas. Memang kita nak macam-macam. So, yang ini dia kata terhad untuk memenuhi kehendak yang terbatas. Terbatas ni salah. So, bila kita underline, gariskan semua keyword, baru kita dah tahu bahawa jawapan kita adalah 100% betul. Take your time. Ambil masa untuk tengok keyword setiap pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, Raja di bawah menunjukkan keluk permintaan. Bila teacher mengajarkan Afiq kan, teacher suka guna higher order thinking. Okey, sekarang anda adalah pengguna. So, keluk anda adalah keluk permintaan.
Okey, kita ada 2 point A dengan B. Okey, baik. A ni harga dia tinggi kan? B harga dia rendah. Bila harga tinggi, kita nak beli banyak ke sikit? Oh, ini ke demand supply tu cikgu? Oh, mesti kita nak beli sikit. Sebab harganya Tinggi. Tapi kalau harga rendah, kita nak beli Banyak. That's why ini adalah kelok demand. Okay, so manakah yang benar tentang kelok permintaan tersebut? Mencerun ke atas dari kiri ke kanan, of course lah. Sebab ini mencerun ke ni yang menyebabkan dia salah ialah Mencerun ke atas. Dari ke atas. kiri ke Ini kanan. kiri ke kanan, dia mencerun ke bawah. Okey, 2, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan kan? Maknanya macam ni. Alright, so mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Always, selalu underline keyword. Okey, supaya kita dapat 100% betul. Kuantiti dan harga mempunyai hubungan yang negatif, betul tak? Kalau harga tinggi, kuantiti Rendah. Harga rendah, Kuantiti dia tinggi. kuantiti tinggi. Anda perlu hafal tak tu? Tak perlu. Faham Logik. saja. Benda tu logik. Logical thinking. Ekonomi is logical thinking. Okey, betul. Kuantiti dan harga mempunyai hubungan yang positif. Positif ni adalah jika keluk penawaran. Penawaran, okey, ni kuantiti, ini price. Okey, kenapa supply? Penawaran ialah supply. Kenapa? Kalau bila supply, anda adalah pengeluar. Kalau harga rendah, Fik, anda ada firma. Harga di pasaran rendah, Fik, anda nak keluar banyak kan? Anda keluar sikit. Sikit lah cikgu. Sikit lah. Kan? Sebab tak untung. Tak untung. Tak ada orang nak beli pun. Tapi kalau musim perayaan, harga tengah mahal, anda akan keluar Banyak. Itulah keluk penawaran. Anda perlu hafal tak? Tak perlu. Anda cuma perlu Faham sahaja. logik akal. Okey, so jawapannya adalah 2 dan 3. Itu ekonomi. Ya. Okay? Jangan hafal, faham. Jom kita test, kita uji minda pelajar-pelajar ni. Tak apa, saya je pelajar kejap lagi walaupun saya dah 7 tahun tinggalkan benda ni dan saya tak pernah ambil ekonomi waktu SPM. Jom kita cuba dalam trivia, segmen trivia selepas ini. Jom. Apakah sistem ekonomi pasaran bebas lebih baik daripada sistem Perancangan pusat. Okey, cuba diagihkan secara adil ni sebenarnya perancangan pusat. Sebab komunisme, dia idea dia macam tu lah. Semua mesti sama rata. Okey, pengeluaran barangan secara berskala besar. Okey, keseimbangan agihan pendapatan ini adalah perancangan pusat. Dan ini bukanlah kelebihan pasaran bebas atau seperti US tu. Okey, kecekapan dalam penggunaan sumber. Ini jawapannya. Sebab kalau perancangan pusat semacam US, kalau tak untung, dia tak akan buat. Dia tak akan keluarkan. So, it's more towards kecekapan. Pernyataan manakah yang betul tentang keluk permintaan pasaran? Keyword ni ialah keluk, ini bukan keluk permintaan saja. Ini adalah keluk permintaan pasaran. Kalau dalam market tu ada 50 pengguna, maka 50 tu semua dimasuk dalam pasaran, bukan seorang-seorang. So bentuk keluk mencerun ke atas dari kiri ke kanan, penawaran, supply. Permintaan ialah demand. Yang ni, okay, ni salah. Ni ialah tentang supply. Okay, D, diterbitkan daripada keluk-keluk permintaan individu. Tadi teacher kata apa? Kalau pasaran, maknanya kita kena campur semua permintaan. Semua individu. So betul. Keyword dia pasaran. Bukan keluk permintaan individu. Okey, yang C menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti. Yang ni tak jelas sebab dia tak, ini mungkin individu. Ini mungkin pasaran. D, kecerunan keluk adalah lebih curam daripada berbanding dengan keluk permintaan dari individu. Baik, katalah ini keluk permintaan A, ini keluk permintaan B.
Bila kita campur A dengan B, pada harga yang sama dia akan jadi lebih landai, bukan curam. Okey, so jawapannya tadi ialah B. Soalan yang ketiga, apakah kelebihan menggunakan overdraft dalam sesuatu urus niaga? Overdraft ni selalunya orang businessman. Dia akan buka akaun semasa. Current account yang ada boleh ada cek tu. Lepas tu dapat kemudahan overdraft. Okey, boleh mengeluarkan tanpa had? Mana ada tanpa had. Okey, berpendeposit di bank perdagangan layak ditawarkan kemudahan ini. Bukan semua pendeposit layak ni. Okey, dia ada syarat nak buka akaun semasa ni. Kita kena ada introducer, orang perkenalkan kita, kena ada Okey, yang C dapat digunakan oleh peniaga yang menghadapi masalah aliran tunai. Yes. Okey, sebab selalunya yang buka akaun semasa ni adalah Peniaga. Bila dia tak cukup duit, dia akan guna overdraft tapi kena buat perjanjian dengan bank lah. Okey, so kalau kita tengok di faedah yang dikenakan tidak tertakluk, tak ada wang yang dikeluarkan, tidak jelas. Kenyataan manakah yang betul tentang ekonomi Islam? A. Individu bebas memiliki sumber kekayaan. B. Pengeluar mengeluarkan barangan untuk memperoleh keuntungan. Yang C. Wujud persaingan yang adil dalam kalangan pengeluar dalam ekonomi. D. Merupakan gabungan pelbagai ciri kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas dan ekonomi kawalan kerajaan. Okey, jawapan dia, keyword dia, kalau kita nak kata sistem ekonomi Islam, dia mesti keyword dia ialah adil dan saksama. Lepas tu dia mesti ikut syariat. Kita tengok keyword ni je, Syariah. dah tahu dah C adalah jawapannya. Pernyataan manakah yang betul tentang sumber ekonomi? Ini bukan usahawan, ini adalah buruh. Buruh. So, ini salah. Okey, individu yang menggabungkan faktor adalah usahawan. Oh. Dia yang kumpulkan modal dan sebagainya untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Ini tanah. Tanah ni dia terhad. Contohnya kalau tanah kita ada 5 ekar, dia tak boleh kembang jadi 10 ekar. So dia adalah terhad, bukan modal. Modal boleh dikembangkan. Kita pinjam duit, kita boleh kembang modal. So tanah dalam ekonomi maksudnya sumber yang dia ekstrak dari bumi dan dari lautan. Itulah jawapannya. Jangan hafal, faham logik dia. Kalau kita faham, kita tahu logik dia, ekonomi sangat mudah. Kalau anak-anak murid teacher, dia kata, wah saya seronok teacher sekarang. Belajar ekonomi saya faham. Saya faham kenapa kerajaan buat ni sekarang, kenapa kerajaan tabur duit. Saya faham kenapa mak ayah saya buat macam ni. Saya boleh sembang dengan orang tua, boleh bagi sikit idea ekonomi. Seronok Afiq belajar ekonomi. Jadi kalau anda nak tahu lagi macam mana pula, sebab kita dah belajar kertas 1, mesti ada kertas 2, betul tak cikgu? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kita jumpa lagi nanti dalam breakout at Didik TV bersama dengan cikgu juga. Macam biasa, waktu yang sama pada jam 9 pagi, 9.55 pagi dan juga 10.55 pagi dalam program Breakout at Didik TV di NTV 7. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa nantikan video seterusnya dalam NTV7 siri kedua tentang teknik menjawab soalan kebat ekonomi. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan share kepada semua orang. Terima kasih.